waktu ini kami ingin bawakan pada anda tentang vaksin COVID-19 ikhtiar menurut syariat kerana telah diumumkan bahawasanya hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus, manakala penggunaan oleh golongan ditetapkan kerajaan seperti warga emas serta petugas barisan hadapan pula adalah wajib. Namun isu halal haram ni dan juga keselamatan vaksin yang dijangka rejim Malaysia pada suku pertama itu pada hujung bulan ini masih lagi dibangkitkan dan menjadi tanya dan juga perdebatan. Jadi kita nak bawakan topik ini untuk dipersembahkan kepada anda semua. Kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Ustaz Fahmi Rusli, pegawai penyelidik di Pejabat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, untuk permulaan ini apa yang sebenarnya masyarakat di luar sana perlu memahami berkenaan vaksinisasi ini dan kenapa ianya penting sebagai satu ikhtiar menurut syariat Islam dalam situasi pandemik COVID-19 ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Pertama sekali saya ucap terima kasih kerana kesudian menjemput saya sebagai panel pada pagi ini. Yang kedua, apabila kita sebut vaksin sebagai satu ikhtiar, ini sebenarnya adalah tidak lari daripada konsep agama kita ini yang menggalakkan kita ini supaya buat preparation sebelum sebarang keburukan itu berlaku. Selama mana kita boleh elakkan penyakit, kita usahakan. Sebab itulah kita anggap ini sebagai part of ikhtiar dalam agama kita. Jadi ikhtiar ini memang tidak lari daripada konsep dan kaedah-kaedah syarak. Bahawasanya agama kita ini memang menghalang kita ataupun mengarah kita supaya kita mengelakkan penyakit. Sebab itu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang hal ini. Kalau kita lihat ada sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW, baginda mengatakan man tasabbaha bi sab'i asyaratin ajwah atau bi sab'i tamaratin ajwah lam yadurruha dhalika al-yawm sammun wala sihrun. Yang mana maksudnya sesiapa yang bangun pagi kemudian dia makan 7 biji kurma ajwah. Saya bukan nak buat promotion, tapi 7 biji kurma ajwah seperti sabda Nabi, maka pada hari tersebut dia tidak akan dimudaratkan oleh racun ataupun sihir. Jadi di situ ulama-ulama dia buat satu kupasan dan huraian kepada hadis. Mereka kata ini adalah dalil yang menunjukkan sebelum kita kena racun, sebelum kita kena sihir, kita boleh ambil ikhtiar. Iaitu dengan cara makan 7 kurma ajwah. Dan Nabi kita SAW ni, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyu kepada baginda. Jadi ini ulama ambil sebagai satu teras untuk menjadikan kita ini boleh merawat sesuatu penyakit sebelum kedatangan penyakit tersebut. Jadi kita katakan setelah kita meneliti hasil pengalaman negara kita ini berpuluh tahun dengan suntikan imunisasi, vaksinasi, yang mana daripada kecil, bahkan saya pun, tuan-tuan pun mungkin kita daripada kecil kita mengamalkan ataupun suntikan imunisasi untuk kita mencegah penyakit-penyakit yang boleh berjangkit ini. Jadi sebenarnya tidak lari daripada konsep yang sama. Jadi sebagaimana kita boleh menerima dahulu, sekarang ini pun sebenarnya kita boleh menerima vaksin untuk COVID-19. Jadi kita ambil konsep vaksin ini adalah sebenarnya sebagai langkah pencegahan awal. Ramai orang saya ada tanya kepada pakar-pakar kesihatan. Saya tanya, adakah vaksin ini adalah merupakan salah satu bentuk orang kata rawatan ataupun dia hanya lebih kepada ikhtiar sahaja? Jadi doktor-doktor perubatan menyebut ianya kedua-duanya. Kadang-kadang dia boleh jadi ubat, kadang-kadang dia boleh menjadi orang kata pencegah ataupun sebagai ikhtiar tersebut. Jadi sebenarnya tidak lari secara umum konsep COVID ataupun vaksin COVID-19 ni itu pada awal sekali. Wallahu a'lam. Okey, baik. Dan seterusnya untuk kita memberi kefahaman yang lebih lagi kepada orang awam, khususnya umat Islam mengenai hukum harus dan juga wajib dalam isu pengambilan vaksin COVID-19 ini, bagaimana pula? Baik, ini satu persoalan yang masyarakat kita sering tertanya-tanya. Sebab alhamdulillah ini sensitiviti masyarakat terhadap kehalalan sesuatu yang ingin dimasukkan dalam badan dia. Tetapi kita katakan ia bukan semata suntikan, tetapi banyak lagi makanan kita, bagaimana minuman dan sumber-sumber yang lain. Jadi berbalik kepada persoalan, kita kata hukum asal dalam fiqh kita ni semua perbuatan, semua benda adalah harus. Yang ni kaedah umum yang ulama-ulama kita keluarkan daripada dalil yang mana mereka katakan al-aslu fil asya' al-ibahah.
hukum asal dalam setiap perkara khususnya muamalat urusan keduniaan kita adalah harus. Melainkan datang dalil yang mengharamkan. Kalau ada benda dalil yang mengharamkan barulah itu menjadi haram. Tetapi kalau tidak ada sebarang dalil yang mengharamkan atau melarang kita daripada menggunakannya, ia berbalik kepada hukum asal. Apa hukum asal penggunaan sesemua perkara adalah harus. Ia halal, ia harus, melainkan dibuktikan sebaliknya. Jadi kita katakan hukum asal bagi pengambilan vaksin adalah harus. Cuma macam mana pula kita katakan tadi wajib bagi golongan yang diwajibkan oleh kerajaan. Yang ni kita katakan kewajipan di sini adalah berbalik kepada arahan pemerintah ataupun ulil amri. Yang disebut dalam bahasa Arab, ini istilah Quran, ulil amri, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan kamu. Mereka yang berkuasa dalam kurungan para pemerintah. Tapi ramai orang kita salah faham. Mereka ingat ulil amri ini hanyalah pemimpin politik sahaja. Tidak. Tetapi sebenarnya termasuk dalam ulil amri adalah para ulama, para mufti-mufti negeri. Kita di setiap negeri ada 14 mufti dalam negara kita ini. Jadi mereka ini akan bersidang dalam muzakarah kebangsaan dalam menentukan sebarang hukum. Jadi kita katakan kewajipan mentaati arahan pemimpin. Tetapi kewajipan ini tidak secara mutlak dalam erti kata kalau pemimpin suruh minum arak, takkan kita nak minum arak. Kewajipan ini terikat kepada ketaatan pemimpin kepada Allah dan Rasul. Dalam erti kata ketaatan tersebut adalah perkara yang bukan maksiat. Kita cek balik, adakah bila kita ambil COVID ataupun kita ambil, saya minta maaf, kita ambil suntikan COVID ini, vaksin, adakah itu bermakna itu kita melakukan maksiat? Tidak sama sekali. Di mana maksiatnya? Dan di mana arahan pemimpin supaya mewajibkan frontliners ataupun generasi warga emas untuk mengambil? Di mana maksiat pada hal tersebut? Adakah mereka ingin orang kata mengatakan adanya keburukan? Tidak sama sekali. Sebab ini pun ada fasa lebih kurang 3 fasa untuk membolehkan sesuatu vaksin itu disebarkan untuk penggunaan. Jadi kita dah melalui fasa yang pelbagai untuk kita cek keberkesanan dan keyakinan kita lah bahawasanya ia tidak memudaratkan. Melainkan orang kata kalau adalah persentase yang sangat-sangat sedikit ataupun itu semua logik. Tetapi kita katakan dalam hal ni, maka ketaatan kepada pemerintah dalam isu pengambilan vaksin, hukum asalnya adalah wajib bagi mereka yang diwajibkan oleh kerajaan. Kerana kita katakan dalam hal ini, pemerintah tujuannya adalah untuk menjaga maslahah kebajikan rakyat. Maknanya dalam erti kata untuk dia bagi kita suntikan vaksin ini percuma pula, tanpa dikenakan sebarang bayaran. Bukannya untuk kita mati tak. Dia nak bagi kita ni orang kata sihat. Nak bagi kita ni badan kita ini orang kata ada imun untuk kita ini menjauhkan sebarang penyakit-penyakit daripada menjangkiti kita ini, khususnya penyakit COVID-19. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, berkaitan dengan persoalan hukum vaksin ini, dalam kalangan masyarakat ternyata sebenarnya masih ramai lagi yang tidak mengetahui, khususnya masyarakat Islam, berkenaan kaedah fiqh Islami yang khusus berkaitan isu penyucian bahan di dalam vaksin yang dikenali sebagai istihalah dan istihlak. Mungkin Ustaz boleh terangkan definisi kedua-duanya, bagaimana Ustaz dalam vaksin COVID-19 ini? Baik, sebenarnya perkataan istihalah ataupun istihlak ni dia merujuk kepada perubahan ciri dan sifat asal sesuatu itu. Contoh asalnya sesuatu itu adalah arak. Tetapi setelah begitu lama ia terperam, ia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Contoh, tanpa sebarang bahan lain, bahan luaran yang mengubah daripada arak kepada cuka. Jadi arak asalnya najis. Tetapi kita katakan apabila ia berubah menjadi cuka, kan kita guna dalam masakan dan pelbagai kita kegunaan lain, maka ia telah menjadi suci, dia tidak mengekalkan hukum asal najis. Tetapi yang saya nak sebut sebenarnya, saya tak nak masyarakat keliru seolah-olah macam ada juga bahan najis dalam vaksin bila kita katakan soalan ini. Sebenarnya menurut Pfizer, syarikat pengeluar itu, tidak ada unsur-unsur najis dalam bahan kandungan vaksin yang mereka producekan kepada kita untuk diedarkan di negara ini. Ini supaya masyarakat tak keliru nanti seolah asalnya najis dan perbahasan mazhab Syafi'i dan seumpamanya. Sebab itu saya tak nak ulas sangat banyak tentang istihalah atau istihlak itu tadi. Tetapi saya nak yakinkan masyarakat bahawasanya maklumat yang sampai kepada kita, iaitu kepada pihak-pihak berkuasa agama negara kita ini, khususnya para mufti-mufti yang kita ada otoriti, maka kita katakan mereka ini telah mendapat maklumat dan khabar
bahawasanya intipati kandungan vaksin tidak ada benda yang najis dan tidak ada yang meragukan, seolah-olah kita kata dia tidak ada timbul isu-isu macam itu. Jadi lalu orang kata ada keadaan darurat. Tak, sebenarnya darurat pun tak berlaku dalam hal ini, dalam erti kata kandungannya adalah kandungan yang suci, insya-Allah. So ini berdasarkan apa yang kita telah dimaklumkan. Orang kata ustaz tahu banyak lapis ataupun tak tahu lapis-lapis di sebaliknya. Kita hukum berdasarkan zahir, kita hukum berdasarkan maklumat yang kita terima. Jadi kita tak dituntut untuk mengetahui di sebaliknya ada apa. Kita hukum berdasarkan zahir maklumat yang diberikan kepada kita, dan dia bagi tahu inilah bahan-bahannya, dan diyakini doktor-doktor kesihatan pun atau pakar-pakar perubatan pun telah membuktikan kenyataan tersebut. Jadi kita tak perlu risau, kita yakin tentang keharusan dan kesucian vaksin yang kita akan sampai kepada kita, insya-Allah, fasa pertama hujung bulan ini, insya-Allah. Ya, okey. Jadi bagi mereka yang mempersoalkan, perlu kita jelaskan juga berkaitan dengan kaedah-kaedah yang dilakukan sebelum penentuan mesyuarat khas jawatankuasa Muzakarah MKI mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan dia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Baik. Bagaimana? Ini satu soalan yang sangat penting sebenarnya. Kita sebagai masyarakat awam, apabila kita melihat para mufti, para pihak berkuasa agama, mereka berhimpun, bersidang, berkumpul, dan mereka mengeluarkan satu statement bahawasanya hukum pengambilan vaksin COVID adalah harus dan wajib bagi mereka yang diwajibkan oleh kerajaan. Pendek sahaja dia punya statement. Jadi kita nak tahu di mana latar belakang ataupun apa kaedah yang diguna untuk mengeluarkan hukum tersebut. Maka dalam hal ni sebenarnya kita katakan inilah peranan para ulama ini tadi yang kita katakan. Pertama sekali, para ulama ni sebelum nak jatuhkan hukum, mereka perlu dapat gambaran menyeluruh tentang apa itu vaksin COVID. Maka apa intipati kandungan yang terdapat dalam vaksin? Apa hukum penggunaan? Adakah boleh di sisi syarak kita berubat sebelum penyakit itu datang? Apa hukum berubat pada asalnya? Apa hukum berubat dengan perkara najis sebagai contoh? Tetapi kita kata tidak pada vaksin kerana ia tak terlibat katanya dengan bahan-bahan najis. Jadi kita kata hukum kaedah yang ulama guna pakai adalah orang kata al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Kita nak hukum sesuatu itu adalah part of kita dapatkan world view atau gambaran yang menyeluruh terhadap sesuatu perkara tersebut. Jadi bila kita dapat gambaran dan kita dapat sesuatu asas, lalu kita pun guna kaedah-kaedah lain. Agama kita ini antara maqasid paling tinggi adalah hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Agama kita ini ada hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Orang buat jahat kepada kita, tak boleh kita jahat buat kepada orang lain. Itu wala dirar, tak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Jadi itu berdasarkan kaedah-kaedah ini. Lepas itu kaedah hadis Nabi SAW, Nabi kata tadawau wala tadawau biharam. Berubatlah kamu, jangan kamu berubat dengan perkara yang haram secara umum. Jadi kita kata ini adalah antara kaedah-kaedah yang diguna pakai oleh para ulama kita, dan mereka menetapkan hukum tersebut, yang mana kesimpulannya hukumnya adalah harus pada asalnya. Jadi jangan risau dengan keharusan, kerana keharusan ni kita ada pilihan di sisi syarak. Nak ambil boleh, tak nak ambil tak apa. Tetapi yang kita katakan wajib adalah mereka yang telah diwajibkan oleh kerajaan. Dua golongan yang utama, frontliners atau petugas barisan hadapan, dan juga generasi warga emas, khususnya yang berisiko, generasi yang berisiko. Wallahu a'lam. Dalam kita memberi pemahaman umum kepada masyarakat, bagaimana prinsip maqasid syariah diaplikasikan sebagai kerangka panduan utama oleh kerajaan sepanjang dalam tempoh pandemik COVID-19 ini demi menjaga kemaslahatan awam, khususnya dari aspek COVID-19 ini? Baik, kita katakan agama kita terbina di atas 5 maqasid atau 5 teras agama yang utama. 5 maqasid ini adalah hasil kefahaman daripada Quran, iaitu pertama sekali hifzuddin, menjaga agama. Kedua hifzun nafs, menjaga nyawa. Ketiga barulah akal, harta dan juga maruah atau nasab keturunan. Jadi kita punya agama memberikan penjagaan yang begitu tinggi. Siapa yang nak jaga agama manusia? Siapa yang nak jaga nyawa manusia? Siapa yang nak jaga akal manusia? Di sinilah peranan pemerintah Islam untuk menjaga ni. Sebagai memelihara ini peranan pemerintah, siasah, orang kata siasah syar'iyah, iaitu politik dari sudut orang kata politik syarak, politik syar'i.
Jadi mereka ini ada kuasa, sehingga ada satu kaedah yang ulama tetapkan, tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Segala tindak tanduk urus tadbir pemerintah ke atas rakyat mesti terkait dengan maslahah. Bila ada maslahah, baru pemerintah boleh letakkan sesuatu undang-undang. Contoh kita kata, kenapa ada undang-undang jalan raya? Ada masalah tak bila kita tetapkan? Betul. Kenapa Ada. kita kata, kenapa negara kita ni tak payahlah ada traffic light, kan laju je perjalanan. Tapi bila laju maka tak ada traffic light, jadi tunggang langgang jadi. Kenapa perlu ada 3 lane? Kenapa tak orang kata kenapa tak boleh buat, tak payah ada line pun? Maknanya supaya orang boleh masuk sahaja, bukan sekadar 3. Jadi kita katakan semua ini ada masalahnya. Kenapa dihadkan 110 km contohnya? Kenapa tak boleh 150 km? Kan kita kan mewah-mewah contoh. Jadi kita katakan kerana ada masalahnya. Jadi setiap undang-undang ketetapan pemerintah yang ditetapkan, semua itu ada masalahnya. Jadi kitalah yang nak teliti masalahnya apa. Jadi masalahnya adalah untuk kesihatan rakyat. Supaya kita ini, bila masyarakat kita ini diberikan suntikan ini, supaya penyakit itu sudah tidak merebak dalam kalangan masyarakat. Dan ini terbukti sebenarnya dengan vaksin-vaksin lain sebelum ini, yang mana ada penyakit polio yang telah berpuluh tahun tidak ada di negara kita ini, melainkan satu kes sahaja baru-baru ini di mana Sabah sekiranya saya tidak silap. Tetapi setelah puluhan tahun menunjukkan terbukti keberkesanan vaksin sebenarnya. Jadi kita ambillah peluang ini. Masyarakat kata, kenapa perlu ambil vaksin sedangkan ramai je yang sembuh tanpa perlu mengambil vaksin vaksin COVID ini. Maka kita katakan ini ikhtiar dan ini langkah. Walaupun boleh sembuh ramai, tetapi kalau kita boleh elakkan totally daripada kena penyakit itu pada peringkat awal lagi, apa masalahnya? Bukankah itu satu perkara yang baik? Bukankah itu satu kebaikan yang kita nak usahakan? Ada orang kata, tapi Ustaz, KP Kesihatan kata, kalau kita dah ambil vaksin pun kita kena ikut SOP lagi. Jadi apa perlu kita ambil vaksin kalau SOP pun nak kena pakai mask, nak kena jarak-jarak, nak kena itulah ini, banyak pantang larang. Kita kata, Tuan masuk rumah pun Tuan kunci pintu. Dahlah tutup pintu, kunci pintu lagi, grill pun kunci, pagar pun kunci lagi. Kenapa tak kalau kita kunci pagar sahaja, bukalah pintu? Kenapa? Maknanya kita pun ambil langkah jaga yang tinggi. Tujuannya untuk menjaga diri kita daripada rumah dimasuki pencuri dan seumpamanya. Jadi apa salahnya kalau kita ambil vaksin sebagai ikhtiar, tapi kita tak menafikan usaha-usaha ikhtiar yang lain. Maknanya untuk kita jaga SOP itu paling penting. Wallahu a'lam. Baik, jadi itu dia perkongsian dan juga pencerahan yang baik berkaitan tentang ikhtiar menurut syariat berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Diharapkan bagi mereka yang masih lagi mempertikaikan tentang vaksin COVID-19 ini telah mendapat input yang banyak untuk anda lebih terbuka minda dalam masa yang sama. Ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam memerangi COVID-19. Jadi ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Fahmi Rusli, Pegawai Penyelidik di Pejabat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, bersama kita dalam Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya.